Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara pendengar yang dihormati, kalian yang cemerlang sentiasa dan teman-teman yang pernah bersama saya. Selamat datang di channel YouTube saya, Positive Vibes. Hari ini merupakan sesi pertama yang akan saya kupas sedikit tentang pengenalan diri, kekuatan diri, kelemahan diri, kemahuan diri, dan kemampuan diri. So, kita bercakap mengenai tajuk yang paling asas kepada seseorang manusia. Angan-angan atau cita-cita. Justru, kalaupun kita tidak mempunyai cita-cita atau angan-angan, kita yang dilahirkan ini oleh kedua ibu bapa kita terbit atau terlahir ke dunia ini dengan impian yang tertentu. Justru itu menyambung hasrat kedua ibu bapa kita, kita harus hidup dengan kerangka dan harapan mereka. So, para pendengar yang dihormati, dalam satu cerita dari seberang yang begitu menginspirasikan saya, yang tajuknya adalah Sang Pemimpi. Ia bermula dengan kata-kata yang cukup menawan hati, mengikat semangat, dan kemudiannya menimba kekuatan dari diri saya. Ia bermula dengan kata-kata, semuanya bermula dari mimpi, kawan. Ya, semuanya bermula dari mimpi. Tetapi mimpi-mimpi yang dimulakan itu tidaklah harus selamanya menjadi mimpi, selamanya menjadi angan-angan. Walaupun nanti kita akan cuba meletakkan garis yang tak terlalu jelas, tetapi perlu ada garis pemisah di antara angan-angan dan cita-cita. Pendengar, angan-angan berupa khayalan tentang segala macam keindahan, tentang segala macam keselesaan, tentang segala macam kemewahan, tentang segala macam kekayaan, tentang segala macam kemenangan, kekekean yang pernah kita idamkan. Jadi angan-angan ini yang nanti mendorong kita untuk terus bangun setiap pagi, hidup. Tetapi cita-cita itulah yang kemudiannya menghidupkan hidup kita. Cita-cita itulah yang membuat kita merasa ada kehidupan. Jadi angan-angan nak buat apa saja. Cita-cita sesuatu yang hendak kita lakukan, sesuatu yang hendak menukar kita menjadi suatu bentuk kemenjadian yang kemudiannya menjadi sasaran kehidupan. Itu intro. So, para pendengar, adik-adik dan kakak-kakak dan abang-abang, saya ingin memberi hanya 3 garis pemisah atau yang membezakan di antara angan-angan dan cita-cita. Yang pertama ialah, apakah ianya boleh dicapai? Apakah ianya boleh dicapai? Jika jawapannya ya, maka apa yang kita angan-angan itu berpotensi menjadi sebuah cita-cita. Jika jawapannya tidak, maka apa yang kita angankan itu kekal sebagai angan-angan. Contoh, saya nak jadi sultan.
Apakah ia boleh dicapai? Secara waras, tak boleh. Kerana sultan ada hierarkinya, ada peraturannya, ada prosedur dan sebagainya. So, angan-angan jadi sultan. Mak Jenin umpamanya. Apakah nak kahwin dengan anak raja itu boleh diterjemah sebagai sebuah cita-cita? Bagi saya boleh. Tapi ada kelemahan lain yang Mak Jenin tak penuhi sebagai syarat untuk menjadikan angan-angan itu sebagai sebuah cita-cita. Itu nanti. So yang pertama, apakah boleh dicapai? Jika ia boleh dicapai, maka ia adalah suatu angan-angan yang berpotensi menjadi sebuah cita-cita. Saya nak jadi seorang yang berjaya dalam hidup saya. Cita-cita. Apakah itu cita-cita atau angan-angan? Itu angan-angan. Kerana apa? Kerana angan-angan dan cita-cita ini harus dibezakan dengan spesifik. Cita-cita harus spesifik. Kerana definisi berjaya bagi seorang berbeza dengan seorang yang lain. Bagi saya, menjadi accountant contohnya adalah sebuah cita-cita dan itu ialah satu kejayaan. Bagi seorang yang lain, menjadi seorang guru itu adalah suatu kejayaan yang lain. Tetapi kalau kita meletakkan cita-cita saya ialah untuk berjaya. Berjaya itu terlalu umum untuk diukur. Entrepreneurs, usahawan umpamanya, menjadi doktor, peguam, arkitek, apa lagi. Semua itu harus disasarkan sebagai suatu kejayaan. Dan kejayaan bagi seorang yang lain berbeza dengan orang yang lain. So ada dua perkara yang penting di sini dalam poin yang pertama ialah apakah sesuatu itu boleh dicapai. Jika ia boleh dicapai, jawapannya ya, ia boleh dicapai, ia adalah angan-angan. Kalau ia tak boleh dicapai, nak jadi Superman, nak jadi Ultraman, nak jadi Spiderman, nak jadi Cicakman, nak jadi apa-apa lagi lah. Yang kita rasa ia hanya wujud dan terzahir dalam filem-filem, dalam khayalan. Itu bukan satu cita-cita. Ia hanyalah satu angan-angan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sebuah cita-cita harus spesifik, harus khusus. Kejayaan tadi. Isunya ialah apakah cita-cita untuk berjaya. Itu bukan cita-cita. Itu hanya angan-anganan. So bagi seorang yang serius memandang dan ingin membina kehidupan, menjadikan kehidupan, mendukung segala kepercayaan, membimbing segala yang diseret untuk menuju kepada cita-cita, cita-cita itu harus spesifik. Umpamanya, saya nak merantau. Saya nak merantau. So, itu bukan destinasi kan. Yang penting di sini kita meletakkan destinasi kita. Saya nak ke mana? Ke Johor. Johor Bahru, Senai, Kulai atau Kuala Lumpur, PJ. Bila kita meletak ke satu sasaran yang spesifik, maka angan-angan itu berpotensi menjadi cita-cita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ialah bila dalam satu atau banyak sesi kuliah pada kelas pertama, saya selalu tanya pelajar-pelajar saya, what is your ambition? My ambition is want to be accountant, for example. Bila saya tanya soalan kedua, bila saya ditertawakan. Kerana soalan ini macam nakal. Soalan ini seperti suatu soalan yang memperlekehkan. Tapi saya tidak bermaksud begitu. Saya memang bermaksud untuk
memasak kepercayaan bahawa setiap satu yang kita idamkan dan setiap satu yang ingin kita tukarkan menjadi sebuah cita-cita perlulah diberi peruntukan masa. Kerana dengan masa yang kita ada ini atau yang kita peruntukkan ini, ia akan membawa kita kepada suatu perancangan yang lebih khusus. Umpamanya, cita-cita untuk menjadi seorang pensyarah universiti. Sekarang tuan-tuan atau kalian berada di tahun 1 kursus sarjana muda perakaunan contohnya, kan. Jadi kita akan habiskan masa 4 tahun dan sekarang tahun 2020. Kita akan habiskan 4 tahun untuk menyiapkan ijazah sarjana muda perakaunan. Kemudian perlu meneruskan pengajian sarjana perakaunan 2 tahun. Kemudian perlu menghabiskan program PhD Doktor Filosofi paling cepat 3 tahun. So 4 tahun campur 3 tahun, campur 2 tahun, campur 3 tahun. 4 campur 2, 6, 6 campur 3, 9. Plus minus another year, 10 tahun. Sekarang 2020. Campur 10 tahun, 2030. So, kita ada masa 10 tahun untuk mencapai cita-cita untuk menjadi pensyarah. Dan persoalannya nanti ialah kita harus melalui jalan yang betul. Dan jika semuanya goes well, 10 tahun itu memadai dan mencukupi masa yang kita perlukan untuk menjadi pensyarah. Itu sebagai satu contoh cita-cita. Seperti juga apabila kita beli tiket bas, kita terus dianggarkan untuk tiba ke destinasi kita pada jam sekian. So nantikan ada 3 elemen setakat ni yang saya bicarakan. Elemen pertama, cita-cita harus boleh dicapai dan khusus. Pertama. Yang kedua, ada perlu masa yang diberi kepada kita untuk kita mencapainya. Dan yang ketiga, apa yang disebut sebagai estimated time arrival, iaitu ETA, masa yang kita berikan kepada diri kita dan kita menjangkakan bilakah sebenarnya kita akan tiba ke destinasi kita, iaitu cita-cita kita. Sebagaimana yang selalu disebut, kenapa perlu kita bercita-cita? Kan? Abraham Lincoln contohnya kata, the best way to predict the future is to create it. Cara yang paling baik untuk kita menjangkakan masa depan ialah dengan cara menciptanya. So kita cipta masa depan kita sendiri. Yang ni nanti akan membezakan kalian atau anak-anak kita, adik-adik kita yang bangun sekolah, pergi sekolah, balik sekolah, masuk universiti, keluar universiti. Akan ada beza orang yang hanya mengikut arus. Kenapa you pergi sekolah? Saya pergi sekolah sebab kawan pergi sekolah. Oh, masuk you? Semua kawan masuk you. Keluar you? Semua kawan keluar you yang masuk you. Sama ada keluar universiti lebih awal daripada biasa atau lebih lewat atau on time. So, tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang ikut arus itu sampah. Sesuatu yang mengikut arus itu sampah. Jadi bagi mereka yang tak ada cita-cita, tak ada perjuangan yang dibawa pergi dan pulang dari sekolah, tak ada apa-apa perjuangan, tak ada apa-apa yang didukung, tak ada kepercayaan bahawa
perjalanan ke sekolah, setiap hari ke sekolah, buat kerja sekolah, belajar is nothing to do dengan kehidupan kita. Ini adalah golongan manusia sampai. Nanti dia akan berbeza dengan orang yang bercita-cita. Ini yang perlu aku tahu di sekolah. Aku perlu mahir matematik, aku tahu berbahasa, aku tahu subjek ni, aku tahu subjek tu. Hanya untuk ini nanti ia membawa aku kepada perjalanan yang sebenarnya menuju apa yang aku mahukan dalam hidup aku. So the best way to predict future is to create. Bina, cipta kehidupan anda sekarang. Mulakan sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab yang kedua kenapa kita perlu bercita-cita ialah kita menghidupkan sebuah kehidupan. Dan sumber-sumber yang kita ada pada hari ini, kekuatan yang kita ada hari ini, gunanya ialah untuk membentuk kekuatan supaya perjalanan ini dilalui dengan penuh keyakinan dan penuh keazaman, penuh kemahuan, penuh iktizam. Jadi itu dua sebab kenapa kita perlu bercita-cita. Dan yang paling penting ialah apa yang kita lalui setiap hari dalam hidup kita harus digunakan untuk menuju kepada cita. Tak semua orang perlu jadi profesor macam saya. Konon-kononnya lah kan. Konon-konon. Jadi tak semua orang. Jadi macam mana saya nak pilih cita-cita ni? Macam mana saya nak jadi apa? Ini soalan bagus. Untuk memilih cita-cita, kita pilih apa yang kita minat. Kita pilih apa yang kita suka. Kita pilih apa yang dekat di hati kita. So, anak-anak mahasiswa, adik-adik, remaja-remaja sekarang yang kan dah sekolah umpamanya. Yang tak minat dah sekolah umpamanya. Tak minat lah buku-buku tebal segala macam ni. Tak minat. Fikir balik tentang kekuatan, tentang minat. Minat nak buat perabot. Silakan. Kemahiran. Minat nak repair motor. Silakan. Repair motor. Minat nak kerja dengan syarikat kereta, pembuat kereta terbesar di dunia. Silakan. Kemahiran yang dulu zaman saya tak ada, sekarang ni telah sebahagiannya menjadi profession yang begitu meyakinkan. Jadi ambil masa, tanya diri sendiri malam-malam amal apa yang Sayyidina Nabi pesan, menghitung diri setiap kali sebelum tidur. Letak tangan atas kepala macam ni, apa aku ni nak jadi? Lepas apa aku nak jadi kan? Bila aku nak jadi? Lepas tu bila aku nak jadi? Dah dapat bila aku nak jadi, macam mana aku nak jadi? Aku kena belajar apa? Kat mana ada tawar khusus yang aku minat ni? Sekarang kan dunia di hujung jari. Tuan-tuan tekan je. Cari dekat Google. Khusus perabot kayu. Contoh anak saya ada seorang yang tak minat dengan, agaknya dunia berat. Dia tengok ayah dia letih sangat kot. So dia pun minat dengan benda-benda yang ketukangan, kemahiran ni kan. Saya benarkan tak ada masalah bagi saya. Kerana kita berbeza. Kekuatan kita berbeza dengan kekuatan ayah kita, berbeza dengan kekuatan mak bapak kita, berbeza dengan adik-beradik lain pun. Jadi jangan kerana kita ada perbezaan dari segi itu, kita merasa bahawa kita tak berjaya. Tak, kejayaan itu terpulang pada kita. Apa sebenarnya yang kita mahukan dalam hidup kita, itu sebenarnya yang perlu kita kejar.
Jadi tuan-tuan dan puan, ada konflik juga di antara angan-angan dan cita-cita mak bapak kita nak kita jadi doktor, kita pula tak nak jadi doktor, adik-beradik nak kita jadi engineer, kita tak nak jadi engineer dan segala macam ini boleh dihuraikan. Dan mak bapak sekarang lebih terbuka untuk berbincang. Ada sebahagian mak bapak atau ibu bapa yang memang memaksa anak menyambung hasrat dia dulu. Contohnya hasrat dia dulu nak jadi doktor, medical doctor. Tapi dia tak boleh. Kan? Tak boleh jadi medical doctor. Dia akan paksa anak dia untuk belajar dan menjadi medical doctor. Si anak pula kerana kelebihan yang tersendiri tak nak jadi doktor. Dia nak jadi tukang kayu. Dia nak jadi um, pemen kereta dan sebagainya. So, ini clash ataupun pertembungan-pertembungan yang saya fikir dengan kasih sayang ibu bapa kita boleh cerakinkan. Kita boleh selaraskan. Kita boleh bertimbang tara. Kita boleh selesaikan dengan syarat kejujuran. Ada beberapa orang pelajar saya dalam pelajar pasca ni, dia banyak sikit songnya kan. Pelajar saya selalu tanya, Prof, macam mana saya nak dapat ibu bapa yang lebih baik? Oh, dia kata, ibu bapa you tak baik sekarang, kurang baik. Saya nak dapat yang lebih baik. Saya kata, you jadi lebih baik. You jadi lebih baik dan you akan dapat mak bapak yang lebih baik. So, harus bermula dengan diri sendiri dulu. Dan ibu bapa akan sentiasa menyokong anak-anaknya. Sebagaimana novel pertama saya sebut ialah, selama dia adalah seorang ayah, dia akan tetap memeluk mimpi anak-anaknya. Cari seberapa banyak maklumat yang ada tentang apa yang kalian minat. Secara empirikal. Jangan dengar orang tu, jangan, tak ada. Sekarang ni you pergi Google, you cari. Kalau IKM sediakan ini, kalau Giat Mara sediakan ini, kalau universiti ada kursus ini, turunkan, download, print, menghadap mak bapak dan cerita. Ini yang you minat. Dan ini option yang saya ada. Minta pertimbangan ayahanda bonda untuk merestui perjalanan ini. Saya sudah persiapkan diri begini. Barulah mak bapak, oh ni betul minat ni. Kan? Jangan pula cita-cita tu jadi bermusim. Musim Ultraman dia nak jadi Ultraman. Musim Batman nak jadi Batman. Musim Hello Kitty dia nak jadi Hello Kitty. Tak boleh macam tu. Itu bukan cita-cita, itu angan-angan. So tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya yang menggerakkan kehidupan kita bermulalah dengan mimpi. Cari peluang, cari masa yang sesuai, teliti orang-orang yang telah berjaya, yang kita minat dia, yang kita kagum dengan kejayaan dia, yang membuat kita merasa alangkah baiknya kalau aku jadi macam dia. So macam dia tu macam siapa? Kalau saya masa kecil dulu, saya minat jadi profesor. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri saya sedikit ruang dan rasa bangga itu, rasa jadi profesor itu. Kan? Jadi saya membina, menghipunkan mimpi-mimpi saya sedari saya kecil. Sehingga saya bercakap. Saya kata, macam mana profesor bercakap? Saya cari. Oh, apa yang dia baca? Apa behavior seorang profesor? Saya cari. Oh, dia membaca berapa banyak buku dalam setahun atau sebulan atau dalam sehari dia akan habiskan masa begini-begini untuk membaca. Apa yang dia makan? Dia makan ikan tilapia, contoh. Setiap hari makan. Saya try lah. Makan ikan. Sayur apa dia makan? To that extent. Sehingga titik itu mendorong saya kagum. Dan dia berkawan dengan siapa? Kalau dia bercakap kat kedai kopi tu, bercakap pasal apa? Oh, saya cuba mencari.
Dan ini menjadi amalan. Menjadi amalan, menjadi tabiat dalam hidup, kemudian menjadi satu sikap dalam kehidupan saya sehingga kini. Alhamdulillah. Jadi cari apa kelayakan yang diperlukan, apa pengalaman yang diperlukan. Kepada siapa saya boleh bertanya perkara ini? Pada guru kaunseling, silakan. Kemudian cari maklumat tambahan yang diperlukan melalui laman-laman web, resmi, jabatan ataupun institusi yang berkaitan. Inilah mimpi anda sekarang. Jangan tangguh. Mulakan sekarang. Kerana apa yang kita ada untuk besok, ia barangkali berbeza dengan apa yang diperuntukkan untuk kita buat hari ini. So, sebagaimana biasa, saya akan sudahi dengan ruang bahawa bermimpilah dalam hidup, tapi jangan selamanya hidup dalam mimpi. Dan mulakan hari ini. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.